Rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Kita sambung tajuk seterusnya, hukum makmum masbuk bangun sebelum imam memberi salam. Apabila makmum yang masbuk bangun kepada qiyam kerana menyempurnakan barang yang tertinggal daripada perbuatan sembahyang sebelum imam memberi salam tanpa niat mufaraqah, nescaya batalah sembahyangnya. Makmum masbuk, makmum yang ketinggalan, ada lagi rakaat yang dia nak kena tambah. Bila dia nak kena bangun? Selepas imam memberi salam. Bila dia nak kena bangun? Maka yang afdalnya dia bangun selepas imam memberi salam yang kedua. Yang afdal, yang akmal, yang sempurna. Selepas imam beri salam yang kedua, dia bangun pada ketika itu. Bangun apa dah? Bangun menyempurnakan rakaat yang dia tinggal. Ada lagi rakaat yang dia kena buat, maka dia bangun selepas imam memberi salam yang kedua. Apa hukum? Sekiranya dia bangun selepas imam memberi salam yang pertama, bangun. Kalau ni, kalau muka kenduri apa? Apa hukum dia? Adakah sembahyangnya batal? Sembahyangnya tidak batal, cuma menyalahi yang lebih aula. Oleh kerana apa tak batal? Oleh kerana salam pertama itu rukun, salam yang kedua itu sunat. Kan? Jadi apabila dia dah, imam sudah memberi salam yang pertama, maka dia bangun menyempurnakan rakaatnya, sembahyangnya tidak batal, cuma menyalahi yang lebih aula. Kalau dia memberi salam sebelum imam memberi salam, dia beri salam ataupun di sini dia bangun sebelum imam memberi salam, apa hukumnya? Apabila makmum yang masbuk bangun kepada qiyam kerana menyempurnakan barang yang tertinggal daripada perbuatan sembahyangnya sebelum imam memberi salam tanpa niat mufaraqah, nescaya batallah sembahyang. Kalau dia bangkit sebelum imam memberi salam, sembahyangnya batal. Sembahyang makmum masbuk itu batal. Kecuali makmum itu niat mufaraqah dengan imam, tak batal walaupun dia memberi salam sebelum daripada imam memberi salam. Wajib makmum mengikut imam pada segala perbuatan sembahyang. Jadi wajib makmum mengikut imam pada segala perbuatan sembahyang. Kaedah umum begitu, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk kamu mengikut. Kaedah umum begitu. Tapi ada benda yang ada beberapa perkara, ada beberapa keadaan makmum tidak boleh mengikut imam, makmum kena mendahului daripada imam. Nanti kita akan baca di antara contohnya pada imam duduk baca tasyahud rakaat pertama ataupun rakaat ketiga bayang isyak. Rakaat pertama imam duduk, lupalah. Makmum yang di belakang tak boleh ikut duduk bersama dengan imam. Oleh kerana imam pada ketika itu melakukan kesalahan, maka makmum pada ketika itu kena bangun berdiri dan menyebut subhanallah. Dia tak boleh ikut. Yang ni dia kena menyalahi. Dia kena wajib mendahului daripada imam. Asalnya tak boleh mendahului daripada imam, tetapi oleh kerana imam pada ketika itu melakukan kesilapan, melakukan kesalahan, maka
makmum pada ketika itu dia berdiri ke rakaat yang kedua dan dia tegur imam, subhanallah. Jadi kaedah umum mengatakan wajib makmum mengikut imam pada segala perbuatan, tetapi ada beberapa perkara, ada beberapa keadaan makmum tidak boleh mengikut imam sekiranya imam itu melakukan kesalahan. Macam imam bangun ke rakaat yang kelima sembahyang isyak, maka makmum tak boleh ikut. Makmum kena duduk pada ketika itu. Oleh kerana imam melakukan kesalahan menambah rakaat. Ketahuilah bahawa keadaan makmum serta imam berputar ia di antara muwafaqah dan musabaqah dan musawaqah. Ada 3 benda. 3 keadaan apabila kita sembahyang jemaah ni, sama ada kita dikategorikan muwafaqah ataupun kita dikategorikan sebagai musabaqah ataupun kita dikategorikan sebagai musawaqah. Dan arti musabaqah, musabaqah dulu nama musabaqah. Musabaqah tilawatul Quran, pertandingan baca Quran dululah. Dan ini tak ada musabaqah. Kita majlis tilawatul Quran. Ya. Musabaqah ni lawan, maksudnya lawan. Ini lawan tu imam. Lawan tu imam. Dia makmum tapi nak lawan. Arti musabaqah itu ialah mendahului makmum di atas perbuatan imamnya. Dia makmum ni dia laju daripada imam. Disebut sebagai musabaqah. Perbuatannya mendahului daripada perbuatan imam. Imam tak rokok, dia rokok dulu lagi. Imam tak iktidah, dia iktidah lah. Kan? Imam tak sujud, dia sujud sampai lah. Itu disebut sebagai musabaqah. Yang kedua, musawaqah. Dan arti musawaqah itu ialah menyertai serentak perbuatan dan perkataan dengan perbuatan dan perkataan imamnya. Serentak. Serentak. Rokok serentak. Tidak serentak. Sama-sama. Sama-sama. Serentak. Luput kalau tidak jemaah. Serentak. Dia rokok sama-sama. Serentak dengan imam. Itu disebut sebagai musawaqah. Manakala arti muwafaqah, yang kita nak ni, muwafaqah, ialah mendahului gerak perbuatan imam atas gerak perbuatan makmum. Jadi gerak perbuatan imam mendahului daripada gerak perbuatan makmum. Makmum ke belakang. Imam rokok, baru dia rokok. Imam turun sujud, baru makmum turun sujud. Kalau imam sujud, dia pun sujud sama-sama. Itu jadi sama-sama musawaqah. Kan? Kalau imam tak sujud, dia sujud dulu. Itu jadi musawaqah. Yang mana yang dituntut? Iaitu muwafaqah. Manakala arti muwafaqah ialah mendahului gerak perbuatan imam atas gerak perbuatan makmum dan mentakhirkan gerak perbuatan makmum atas gerak perbuatan imam. Mentakhirkan makmum, dia mentakhirkan gerak apabila dia nak bergerak, dia mentakhirkan. Jangan bagi sama, jangan bagi mendahului. Dia kena takhirkan perbuatannya daripada perbuatan imam. Dan hendaklah makmum mengikuti imam dengan sekira-kira mendapati ia makmum akan imam pada rukun itu. Dan inilah makna perkataan dalam kitab Al-Minhaj, Minhajul Talibin, Imam Nawawi. Apa dalam kitab Minhaj kata? Wajib makmum mengikuti imam pada segala perbuatan sembahyang. Kena ikutlah. Dengan bahawa mentakhirkan. Nah, ikut tu macam mana? Ikut serentak lah.
Ikut tu maksudnya mentakhirkan gerakan makmum dengan gerakan imamnya. Itu maksud muwafaqah, mentakhirkan gerakan makmum dengan gerakan imamnya, seperti mana perbuatan sahabat-sahabat Nabi sembahyang di belakang Rasulullah SAW. Mereka tidak turun membongkok belakang mereka kerana sujud, sehingga mereka melihat Rasulullah SAW masuk sujud. Sehingga Rasulullah masuk sujud, melaksanakan sujud, barulah mereka membongkokkan pergerakan mereka untuk sujud. Dan demikianlah pada ruku-ruku yang lain. Itu disebut sebagai muwafaqah. Huraian muwafaqah, musabaqah dan musawaqah. Orang yang sembahyang berjamaah tidak simpang, tidak sunyi daripada tiga bahagian ini. Orang yang sembahyang mesti di antara tiga ni lah. Sama ada dia serentak musawaqah, sama ada dia dulu daripada terimam musabaqah, ataupun dia mentakhirkan gerakannya daripada gerakan imam, disebut sebagai muwafaqah. Maka musabaqah itu mendahului gerak sembahyang makmum atas gerak sembahyang imam, dan musawaqah iaitu serentak gerak sembahyang makmum dengan gerak sembahyang imam. Manakala muwafaqah ialah gerak perbuatan sembahyang imam mendahului gerak perbuatan sembahyang makmum, dan mentakhirkan gerak perbuatan makmum dengan gerak imamnya, dengan sekira-kira makmum sempat mendapati rukun yang mana imam melakukan itu, seperti yang ditunjukkan oleh sahabat Nabi SAW. Dia ulang balik. Dia ulang balik. Dan tiga bahagian itu ada di antaranya haram dan membatalkan sembahyang hukumnya. Tiga itu di antara musabaqah mendahului imam, dan juga musawaqah serentak dengan imam. Di antara ketiga itu ada di antaranya haram dan membatalkan sembahyang hukumnya, seperti mendahului makmum akan imam dua rukun. Imam tak rokok, makmum rokok, kemudian i'tidal. Imam berkiam lagi. Dia rokok, i'tidal lah. Cepat, laju ni. Laju. Makan nasi. Laju dia. Hukum haram, batal sembahyang. Tapi kalau dia imam tak rokok, dia rokok, hukumnya haram, tapi tak batal sembahyang. Yang batal macam mana? Dua rukun. Imam tak rokok, imam masih dalam qiyam, dia rokok dan i'tidal, dua rukun. Haram, batal sembahyang. Dan di antaranya haram hukumnya tetapi tidak batal sembahyang, seperti mendahului ia akan imam dengan satu rukun. Mendahului imam dengan satu rukun. Imam berqiyam, dia rukuk, satu rukun. Maka haram, tidak membatalkan sembahyang. Yang bukan takbiratul ihram. Ni kalau walaupun satu rukun batal takbiratul ihram, imam tak takbir lagi, dia takbir lah. Ni batal. Nah. Dan salam. Imam tak bagi salam, dia bagi salam lah. Ini batal. Kecualilah dia mendahului memberi salam daripada imam dengan dia niat mufaraqah, niat putus kedua, maka itu tidak membatalkan. Oleh kerana dia niat mufaraqah. Seperti mendahului ia dengan rukuk selepas ia membaca Fatihah. Mendahului ia dengan rukuk selepas ia membaca Fatihah. Hukumnya pada
haram tidak membatalkan. Dalam qiyam baca Fatihah. Ini baca tak baca Fatihah. Batal. Ini baca Fatihah. Tapi dia rukuk awal dia berkata imam. Ya, haram perbuatan itu tapi tidak membatalkan. Atau dengan sujud selepas ia i'tidal. Sujud dulu daripada imam. Dan tetapi luput fadilah jemaah. Fadilah jemaah 27 25 tak ada. Kan? Kalau dia mendahului imam pada ketika itu walaupun satu rukun tidak batal, hukumnya haram dan luput fadilah jemaah. Dan di antaranya makruh dan luput ia pahala jemaah. Ada yang makruh luput pahala jemaah, iaitu musawaqah, serentak dengan perbuatan imam. Imam rokok serentak dengan rokok imam. Imam i'tidal serentak dengan i'tidal imam. Maka hukumnya makruh sembahyang tersebut dan luput fadilah jemaah. Ini di antara perkara-perkara yang berlaku ketika mana kita sembahyang. Kalau kita muwafaqah, imam rokok, turun rokok, baru kita turun rokok. Imam i'tidal, baru kita i'tidal. Imam turun sujud, baru kita turun sujud. Maka itu dikatakan muwafaqah. Maka muwafaqah iaitu 27 atau 25 darjah, iaitu kaifiyah sembahyang jemaah yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ridwanullahi alaihim ajma'in. Ini disebut sebagai muwafaqah. Wajib makmum mendahului imam. Ini wajib makmum mendahului imam. Kadang-kadang wajib bagi makmum mendahului imam, iaitu seperti masalah apabila imam duduk bukan pada tempatnya, seperti ia duduk pada rakaat yang pertama atau rakaat yang ketiga, maka wajiblah makmum mendahuluinya, iaitu terus berdiri, yang kita sebut tadi ni. Jadi keadaan ni makmum wajib mendahului imam, wajib pergi dulu. Bila? Ketika mana imam duduk bukan pada tempatnya, iaitu duduk pada rakaat pertama. Rakaat pertama baca Fatihah, baca surah, tiba-tiba imam pada ketika itu duduk baca tasyahud. Saya biasa berlaku ayat tarawih. Saya jadi imam. Kawan lain saya ni, oleh kerana waktu tu saya letih menulis jaga malam, entah jadi imam. Saya tak nak, entah lah. entah kan. Bayang satu rakaat beri salam. Jadi kalau berlaku macam mana? Kalau berlaku imam bukan pada tempatnya pada ketika itu, dia duduk bukan pada tempatnya, maka wajib bagi makmum berdiri mendahului perbuatan imam. Wajib diri, pakat diri. Diri semua. Jangan pergi ada. Kalau duduk ingat yang berlaku ni, kita tak ingat, tak perasan. Baca tasyahud kan? Dalam hati dia bukan sembang. Dalam hati dia ni duduk baca tasyahud. Rakaat kedua lah. Kalau dia tak tahu, tak batal. Oleh kerana dia pun tak pasti, dia pun dikategorikan orang lupa. Kalau dia ingat, baru satu rakaat baca tasyahud dia kena wajib diri. Dan dia kena tegur imam pada ketika itu. Subhanallah. Jangan duduk. Pakai berdiri. Imam pun tengok, semua berdiri. Oh, silap. Pakai berdiri. Imam tengok kira ada duduk. Ada berdiri. Mana satu? Dia timbul di situ. Apabila ada yang duduk, ada yang berdiri. Jadi kalau kita ingat, semua
pakat diri. Semua pakat diri pada ketika itu. Wajiblah makmum mendahuluinya, iaitu terus berdiri dan menunggu imam dalam keadaan berdiri. Menunggu imam dalam keadaan berdiri. Dan jika ia duduk serta imam, imam tasyahud dia berduduk juga, nescaya batallah sembahyangnya. Sekiranya dia sengaja lah. Dan disunatkan bagi makmum bahawa bertasbih, membaca tasbih untuk menyedarkan imam supaya ia qiyam berdiri. Subhanallah. Supaya dia bangun berdiri. Makmum pada ketika tu dia duduk diri dah. Dia duduk diri dah waktu duduk. Ya, dia duduk diri dah. Jadi dia tasbih. Subhanallah. Maka imam pada ketika itu dia ingat balik, tentu dia akan berdiri ke rakaat seterusnya. Makmum yang masbuk sebelum ia menghabiskan membaca Fatihah, imam tunduk rukuk. InsyaAllah masalah seterusnya kita akan baca makmum masbuk, Allahu Akbar, takbiratul ihram, nak baca Fatihah, tiba-tiba imam rukuk. Adakah dia kena baca Fatihah? Tak perlu dia membaca Fatihah. Fatihahnya ditanggung oleh imam pada ketika itu. Jadi apabila dia bertakbir Allahu Akbar, imam rukuk, maka tu dia rukuk bersama-sama dengan imam, maka Fatihahnya ditanggung oleh imam. Dan wajib makmum itu memutuskan berhenti bacaan Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imam rukuk, putih terus, berhenti setakat tu. Jangan duk gegahlah. Sebab dia makmum masbuk. Dia bukan makmum muafiq, dia makmum masbuk, maka bacaan Fatihahnya ditanggung oleh imam. InsyaAllah kita akan baca masalah seterusnya supaya kelakuan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla dengan maklumat, dengan apa yang disusun oleh para ulama kita, supaya amalan kita mengikut berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan uraian para ulama. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.